Uloknya doa lagu tu katanya Rasulullah we pelik sungguh. Orang lain pakai kelih tu. Dia nak marah pun sahabat nak marah dia belaka. Rasulullah yang baik dengan dia. Ya apa doa, ya Allah ya Tuhan ku apa ke dosa hamba dan Rasul Nabi sahaja. Orang lain jangan, ya Allah jangan apa, jangan apa. Doa derah kemai. Sahabat lain kata nak marah kata, Badui ni buat perangai pula dia lah kecing. Doa lagu tu Rasulullah panggil pula gini. Maka katanya Rasulullah, katanya dalam pengarang kata, maka kehebatan Rasulullah di dalam berdakwah ni sehingga dia boleh dakwah orang lagu tu, maka tidak mesti ada perancangan siapa-siapa dia. Rasulullah hebat lagu ni dari sudut dakwah dia, tidak lain tidak bukan hokjo kawah, hokjo rancangnya. Kamulah hakimin, Tuhan waktu wahyu kepada Nabi. Dia sebenarnya mastermind. Hokjo rancang strategi lagu mana. Maka Rasulullah bergerak menurut wahyu. Maka kalau tidak bergerak melalui wahyu payah. Melalui wahyu. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yang merancang semua cara-cara berdakwah Rasulullah. Begini. Jumpa dengan orang lagu ni begini. Rasulullah kata kalau orang ni orang besar zaman jahiliah, mu jangan buat dia supaya orang biasa. Kalau dia hadir dalam majlis mu kena hormat sebab dia orang besar. Sekali pun dia pala jahat ke apa dia, sebab dia dak biasa orang hormat ke dia. Maka Rasulullah ayat kepada orang, kalau orang ni orang besar kena hormat buat cara zaman jahiliah dia. Bukan hormat maksiat dia, tapi dia dak biasa. Tu cara dakwah kita. Ni metel-metel lah kawan tu orang tak apa-apa jurus, buat lolok tak layan, ya apa dia, kena layan Nabi kata. Sekali pun dia pala Tengok dakwah Rasulullah. Kadang-kadang orang tu tertarik dengan Rasulullah kerana layanan Rasulullah ya. Allah segarnya hamba duduk. Apa Rasulullah kata mari duduk dengan hamba. Ada seorang badui mari temu Rasulullah. Mari badui mana tahu gapo dia. Apabila masuk dalam masjid dia tengok orang duduk dengan Rasulullah, duduk kecek pula. Orang badui dia pun segera nak kecing. Dia tak tahu ni masjid. Dia duduk ita, dia tengok ada ruang gini. Mihrab Nabi. Dia ingat tanda. Engkau badui mana tahu gapo dia. Dia nampak tempat kecing kali. Dia pergi kecing. Rasulullah tengok, la haula wala quwwata. Dia kecing di mihrab tempat dia dok semaya. Kalau kecing bocunu tak apa. Kecing di mihrab monggo dia nampak macam kali tempat kecing kali dia duduk kecing, la ilaha illallah. Sahabat nak pergi ambaklah ya jangan kecing. Rasulullah kata biar. Biar kecing sudah. Maka ulama ambil hukum daripada kalau nak kecing jangan duk kena orang. Terkesung orang kau gapo dia, pas kalau ambak dia nyawak unggal, wak lari habis pulak gato air kecing nyawak nulis kok apa semua. Jadi maka Rasulullah kata jangan. Biar sudah. Sahabat nak pergi ambak dah, nak pergi cekoh dah. Sampai ya sudah. Maka Rasulullah pun panggil dia, sahabat nak marah dah. Baso apa? Dah lah kecing di mihrab. Rasulullah kata wak mai air sebelah di, cuah air. Biar kita semaya macam biasa. Apabila sahabat tu nak marah, maka Rasulullah ajar kata dalam masjid ni jangan tempat lagu ni tempat semaya. Jangan buat kotoran dalam masjid. Dia pun baru tahu. Tengok Rasulullah. Sahabat reti nak cekik tekuk dah, nak pergi cekik dah. Muna sabuh kata. Betul masuk waktu semayalah pok dia. Ikutlah badui itu semayalah. Semaya sekali. Maka lepas pada semaya Rasulullah berdoa. Dia pun angkat tangan juga badui itu. Ya Allah ya Tuhan ku ampunlah dosa hamba dengan Nabi sahaja orang lain. Jangan ya Rasulullah. Ya Allah ya Tuhan ku. Uloknya doa lagu tu katanya Rasulullah we pelik sungguh. Orang lain pakai kelih tu. Dia nak marah pun sahabat nak marah dia belaka. Rasulullah yang baik dengan dia. Dia pun doa ya Allah ya Tuhan ku ampunke dosa hamba dan Rasul Nabi sahaja. Orang lain jangan ya Allah. Jangan apa. Doa derah kemai. Sahabat lain kata nak marah kata badui ni buat perangai pula dia lah kecing. Doa lagu tu Rasulullah panggil pula gini. Mu jangan sepik benda luah katanya Rasulullah. Saya Tuhan pengampunan Tuhan tu luah ke. Mu jangan sepik kepada kita dua ya. Orang lain doa lah sekali kepada dia. Gitu Rasulullah. Rasulullah tanya siapa dia ni? Orang ni mari jauh ni. Badui ni mari pada jauh. Ni waktu zuhur dah ni kata. Ada siapa dia nak jamu dia makan tengah hari ni? Sahabat tak ada belaka. Katanya Rasulullah, tak apalah hamba sendiri jamu. Masuk rumah Rasulullah. Badui itu pun masuk rumah Rasulullah. Ajak makan.
Pada masa tu ayat hijab tak turun lagi. Ayat perempuan tak tutup muka lagi. Sayyidina Aisyah mari letak makanan, Badui tu tengok bini Nabi. Aisyah. Comel bini Nabi. Depan Nabi. Ya pun doa, ya Allah ya Tuhanku, matilah Nabi cepat-cepat ambo nak nikah dengan Aisyah pula. La haula wala quwata illa billah. Buat perangai sosok Badui. Depan Nabi. Dia kata bilalah Nabi nak mati. Ambo boleh nikah dengan Aisyah. Ya Rabbi. Tengok. Nak layar orang setara tu. Paso so Allah kalau orang tak nyabar agak cekik tekuk bubuh dalam bahasa ayat semelah lah. No. Tapi sabarnya Nabi. Nah, kita 2-3 lekong orang duduk kecil pun jadi pening kepala dah. Nah. Maka sebab tu semua gerak Nabi berpandu ke dengan wahyu. Allah Taala rancang. Sebab tu semua gerak ke dia berjaya. So. Tetapi bila-bila berjaya pun sebelum naik tu ujian sangat besar. Maka Allah Ta'ala lah yang menyatakan akhir uslub-uslub cara-cara nak berdakwah, menerangkan manhaj dia supaya Nabi berjalan atas cara tu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala kata, ajaklah kamu kepada jalan Allah, jalan Tuhan kamu. Orang lain ni ramai pendakwah, tapi dalam hadis Nabi kata pada akhir zaman ramai pendakwah mengajak kepada pintu Jahannam. Dengan rupa agama dia ajak kepada bukan kepada Allah, ajak kepada kumpulan dia, ajak kepada persatuan dia, ajak kepada fahaman dia, bukan ajak kepada Allah. Sekalipun kumpulan dia salah tak apa, penting kita. Maka kumpulan lagu ni sekalipun dengan rupa agama, maka dia tidak ajak kepada Allah. Ajaklah seorang itu kepada Allah, jangan ajak orang kepada cara kita. Guru hamba besar dia pernah masuk satu seminar multaqo ulama dunia mengenai lagu mana kita nak berdakwah kepada masyarakat orang Islam lah ni payah dok baloh, orang ahli agama sendiri baloh, lagu mana nak buat. Maka naiklah seorang kecek bro ajak masuk ke tarekat, ajak masuk ni ngaji gini, ajak masuk pondok, ada macam-macam. Maka lepas pada hak ni ajak ni ada, maka akhir sekali hamba nak dengar daripada wakil daripada Hadramaut lah, kecek sekali. Maka guru hamba pun bangun. Dia tanya satu soalan saja. Dalam ramai-ramai ulama tu, dia kata hamba dengar masya-Allah dah dengar pendapat ni. Hamba nak tanya soalan saja kepada pak kita. Siapa dia ajak orang kepada Tuhan sekarang? Siapa dia lah ni dak ajak orang kepada? Siapa dia yang ajak manusia kepada Tuhan? Lah ni duk ajak kepada cara dia, duk ajak kepada tarikat dia. Selisih dengan tarikat dia, tak jadilah mana. Sama-sama tarikat tu. Salah madrasah sikit, pondok lain dah. Serbai pula cara dia. Salah demo. Serbai tak betul sopo hamba. Tak betul lah. Serbai punya fikir juga. Bukan nak ajak ke Tuhan, nak ajak ke dia. Maka tak siapa apa ke bila. Maka dia tanya soalan. Kalau ramai duk ajak ni, dak ajak kau ni, mana orang yang ajak ke Tuhan? Hamba nak tanya seorang ya. Kau ramai-ramai apa kita ada kau duk orang ajak ke Tuhan lah ni. Kau duk ajak kau kumpulan kita, kau tarekat kita, kau gapo kita kau. Hak penting ajak orang ke Tuhan. Penamak dia. Ud'u ila sabili rabbika, ajak orang ke Tuhan. Macam-macam cara ke nak pergi ke Tuhan ni. Melalui tarekat, melalui gon ni. Terpulang asal saja orang barang ni sapa Tuhan. Tapi kalau barang ni tak sapa Tuhan sekalipun dengan rupa agama, tak usah ikut. Tak usah ikut. Rupa pula serban, rupa sejadah, rupa sunat tahajud, rupa baca Quran, rupa tafsir, rupa hadis, rupa sebah, rupa gapo pun, tetapi kalau tak ajak Tuhan bah berarti wa habis masuk ya gitu. Tapi kalau benda tu ajak ke Tuhan, sekalipun tak ada serban lah mana, tak ada sebah lah mana, tak ada baca Quran lah mana lah, tetapi ajak ke Tuhan sungguh, ikut dia. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan bijaksana. Kadang-kadang benda benar tapi buat kerja tak betul, jadi kubah juga. Jadi kubah, betul benda tu betul, tetapi kena kecek selu-selu. Dalam dakwah kepada masyarakat bil hikmah, dengan bijaksana. Tengok Wali Songo apabila masuk ke tanah Jawa, Jawa ni kuat Hindu dia, Buddha dia. Maka katanya Wali Songo Sunan Kalijaga kata, hak penting mu percaya ke Tuhan. Dalam rumahmu ada tokong pun tak ada masalah ke apa dia. Sebab tu sampai sekarang kadang-kadang kita tengok
Di Jawa patung tu biasa bagi dia. Oh, jadi kafir. Ada orang tu pergi tak tokong aku takut. Oh, takut jadi kafir. Jakit kan tokongnya masuk jadi kafir lalu. Tak tahu apa kata. Katanya Sunan Kalijaga hak penting akidah mu tu betul. Patung ada dalam rumah tak ada masalah apa. Sebab tu kadang-kadang kita tengok di Jawa banyak-banyak patung, tapi dalam akidah dia tu kuasa. Tu lebih molek daripada dalam rumah dia kosong. Tapi dalam hati penuh patung. Patung CJ, patung pakak. Ya patung ni tak syarat bentuk orang, bentuk spetok segi. Nampak? Pakak, piti. Patung belaka dah tu. Percaya ada benda lain boleh memberi kuasa, goni memberi kuasa, CJ dapat membahagiakan, tak ada kerja mati, tidak ke patung-patung belaka tu. Maka patung-patung ni tak memberi kesan pun kalau orang dah betul akidah. Sebab tu dia tak konsep lah ke mana. Maka masyarakat Jawa suka. Mari Sunan Kudus, pergi di Kudus. Lagu mana? Dia fatwa ke lembu tak boleh disembelih. Lembu tak boleh sembelih. Raya gebel pun tak boleh. Nak sembelih kambing saja. Sebab apa? Sebab kita duduk dengan masyarakat Hindu dan Buddha. Pokok dia sembah lembu. Jadi kalau kita sembelih nampak sensitif sangat kita buat kerja lagu tu. Boleh halal, tetapi tak boleh. Dak lah yang keluar fatwa tak boleh sembelih lembu. Ya tambak pula lembu di masjid. Tambak lembu di masjid. Antara khamak Sunan Kudus, khamak dia ambil menara Majapahit. Mojopahit. Mojo ni pokok mojo, pahit. Kerajaan Majapahit zaman Wali Songo ni kerajaan Majapahit dah tengah nak jatuh dah. Kerajaan Hindu Majapahit tengah nak jatuh dah. Nak naiknya anak kepada raja Majapahit nama Sunan Fatah. Jadi kerajaan Wali Songo nak naik Sunan Fatah di Demak. Pada masa tu Majapahit nak turun dah, antara khamak Sunan Kudus dia ambil sapu tangan dia sapu. Ni menara masjid, menara istana Majapahit. Dia ambil sapu tangan dia pop wagi di masjid dia. Jadi kadang-kadang kita tengok masjid tu ala-ala ciri-ciri seni bina Hindu. Maka dia buat sampai ni ada. Maka orang Hindu tengok pitu serupa dengan pitu tempat kita. Lembu pula ada. Lepas tu pergi tengok, mulalah orang Hindu mula nak masuk dalam masjid, tengok orang duk semaya. Cara tarik ke bil hikmah. 40 tahun usaha Wali Songo, beribu-ribu pula Jawa, rasa 14,000 pula di Indonesia, 7,000 ada penduduk. 40 tahun semua masuk Islam kecuali satu pula saja, Pulau Bali. Usaha pokok dia. Bukan main nak dakwah orang bil hikmah dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, ataupun nasihat-nasihat yang baik. Kadang-kadang kita ajak saja. Tak payah nasihat, ajak. Orang jenis kaki lembu, ajak. Ada orang dok kecek sikit lah. Kena kecek sikit. Mau'izah sikit. Wi nasihat sikit. Ada orang kerah sikit. Wajadilhum, kena berdebat sikit. Orang kerah. Sebab apa? Sebab apa dia tanya ada dalil tak? Sudah. Kalau tanya dalil sudah je. Barang ni hak paling keras sekali tu. Orang hak berani tanya dalil tu hati dia keras tu. Sebab tu tak kenali mana mengajar pakai dalil. Sebab dia tahu dah hak jenengan lembu ikut belaka. Tapi kalau mula mempertikaikan seorang guru, tanya mana dalil, berarti dia tak percaya kau ada depan tu. Maka antara su'ul adab, jahat adab seorang murid bertanya dalil daripada seorang guru dia. Dain ngaji tak apa, tapi time mudah-mudah tanya. Ni orang kampung tanya. Dia tak tahu apa pun, baca Quran pun tak tahu apa. Dalil tu, hadis ni sahih ke tak? Jangan. Kalau kita wi hadis sahih, kalau saya wi hadis sahih pocik nak beramal, tak sih pun saja ya tanya. Rugi minyak kita, nyanyo kita buat cari nah. Punuh ayat juga. Maka wajadilhum billati hiya ahsan. Maka peringkat ketiga manusia. Pertama ajak saja. Kedua kena kecek sikitlah, nasihat sikit. Ketiga kena berdebat. Maka katanya Nabi kalau berdebat dengan dia, pilih hak molek. Debat dengan cara molek. Tetapi berdebat ni kadang-kadang guna suara, kadang-kadang tak guna suara. Iza takallamal jahilu fala tujibu wa afdalil jawabi as-sukutu. Apabila keceklah orang jahil, dok tanya dalil, dok tanya goni, dok tuduh kita sesak, dok tuduh gapo dah. Ikut demolah. Munggo mulut tu akan tanya belaka sore-sore. Hamba tu tanya ni. Hamba mengajar ni kalau sesak kau gapo dia hamba akan tanggungjawab. Orang hok bertanya, orang hok dok kata, semua tu akan tanya belaka.
Orang duk kata ambo kazzab. Nah, duk kata capaliung, kuburiung, murtad, kafir, zindik, batiniyah. Ada belaka. Nah, Tuhan tanya mulut dia. Siapa dia ajar dia? Cikgu saya. Siapa dia? Wahabi. Dulu masyarakat tak berani melebor ke ulama. Dulu masyarakat tak berani lebor-lebor ke hak ni. Dia tahu mana, dia tak tahu kapu ni. Tetapi ada mastermind dia. Alik belakang tu. Nah, hok ajar kritik ulama, hok ajar kritik imam-imam mazhab. Ya ada alik belakang dia tu. Tetapi apabila dia kritik dia, marah selalu. Tak boleh kritik kamu. Nah, jangan ajar kritik ulama. Apabila dia kritik dia, dia kritik ulama, berat lagi. Nah, tu mujahadah, jidal, debat dengan cara molek. Tu peringkat manusia. Inna rabbaka huwa, sesungguhnya Tuhan kamu lebih tahu siapa dia hak sesat daripada jalan dia. Tuhan tahu siapa dia hak sesat. Sesungguhnya dia lebih tahu siapa dia yang dapat petunjuk dan siapa dia hak sesat. Nah, tugas kita beri penerangan kepada masyarakat. Apabila berkecek orang jahil tanya-tanya lagu ni, fala tujibu, jangan jawab. Sebab tu hamba orang ajak berdebat hamba tak jawab. Buat senyap biar tekes orang naik darah sendiri. Nah, siapa ada orang komen dia kata Muhaizat ni tak baca komen kau. Orang duk kata ke dia paruk-paruk dia stand ke gi derak kau tu, gi derak kau ni, gi basuh kereta tu, gi basuh kereta api ni, di basuh kau. Tak jadi orang duk kata dia tu kafir, murtad, buat kerja lagu ni buat apa tolong. Orang duk kata tawasul tak boleh dah buat majlis maulud, buat apa tolong. Tak baca komen kau kawan ni. Siapa perikat tekes orang lagu tu nyanyi kau dia. Nah, maka antara cara debat fala tujibu, jangan jawab. Wa afdalil jawabi as-sukutu, sebaik-baik jawapan adalah diam. Tekes orang. Kerana seekor singa tidak layak menjawab salokkan seekor anjing. Kalau singa duk tengok gini, anjing duk dia pun duk tengok gitu. Tekes orang anjing. Anjing dah tekes orang anjing tengok. Kalau dia jawab pula malu, jatuh title dia sebagai singa. Ia lagu tu sebenarnya. Maka ada satu syair yang kata, apabila anjing menyalak, maka singa pun tengok. Adakah hina seekor singa apabila tidak menjawab salak ke anjing? Tak hina. Kalau dia jawab pula, jadi foto dulu pula kita duk yo gitu beratlah. Orang kampung duk tengok tidak kau malu kita nah. Jadi wallahu a'lam.